Apa pandangan tentang Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin? Kerana ada para ulama menyatakan terdapat mengandungi banyak hadis-hadis lemah bahkan palsu yang tidak diketahui asalnya, bahkan status mengenai kebanyakan hadis syurga, kebanyakan ahli syurga orang bodoh disebut Al-Ghazali seumpamanya. Al-Ghazali rahimahullah ialah pakar di dalam ilmu falsafah. Itu dulu kita kena bagi dulu dia punya standard dia dulu. Dia hebat dalam ilmu falsafah. Bahkan dia belajar falsafah sehingga dia ahli falsafah yang besar. Dia menjawab Ibn Rushd, Ibn Sina dan seumpamanya. Cuma walaupun sebahagiannya sehingga ke peringkat dia mengkafirkan Ibn Sina. Kita Ibn Sina, ini Al-Ghazali mengkafirkannya. Okey. Kemudian dia ahli di dalam bidang maqasidus syariah. Maqasid. Hebat. Dan dia juga ahli di dalam fiqh, di dalam mazhab Syafi'i. Cuma satu perkara yang mesti kita akur, bukan kita yang kata, ahlul hadis kata dia bukan ahli dalam bidang hadis. Ihya Ulumuddin, dia tulis banyak benda yang bagus, nasihat-nasihat yang baik. Tetapi di sudut hadis banyak hadis yang dhaif, yang tidak ada asal baginya, bahkan ada hadis yang palsu. Orang yang kuat pro Al-Ghazali yang kuat, As-Subki, dia juga akui bahawa 1000 lebih hadis yang ada dalam Ihya adalah hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahawasanya kemudian Al-Ghazali menulis satu kitab yang pelik, Ihya Ulumuddin katanya, di dalamnya ada hadis-hadis yang mungkar, ada hadis yang palsu dan seumpamanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebut kalau Al-Ghazali tahu tentu dia tak sebut hadis itu yang palsu. Bukan sengaja dia nak sebut. Bukti hadis-hadis itu palsu, sebahagiannya, bukan semua, palsu dan dhaif. Dibuktikan oleh ahli hadis sendiri. Maka seorang tokoh ilmuwan besar dalam hadis telah buat tanggungjawab untuk menapis hadis-hadis Ihya, iaitulah Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia adalah guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 856 Hijrah. Al-Hafiz 852 Hijrah. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dikenali dengan Al-Iraqi, dia telah takhrijkan hadis ini di bawah. Dia akan sebut hadis ini la aslalahu, dhaif dan seumpamanya, sabit dia sebut. Dan memang banyak hadis yang tidak ada asal yang ada dalam Ihya Ulumuddin, dan ini satu fakta yang tak boleh dinafikan oleh siapa yang belajar hadis. Fakta. Tapi adakah orang kata, oh hampa lebih pandai daripada Imam Ghazali ya? Hak ni budak-budak bagi dua kupang hampir pilihan jauh. Ni bidang lain, ni bidang hadis. Bukan masalah. Lepas tu kalau nak main bodoh macam tu, senang. Lepas tu hang lebih pandai Ibn Kathir. Ibn Kathir kata tak sahih. Al-Iraqi kata tak sahih. Duk main macam tu sampai ke sudah. Dia ini fakta, bukan kita yang kata. Siapa yang kata? Ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis, mereka yang kata. Adakah itu berarti Al-Ghazali tak ada faedah dalam Islam? Tak. Banyak sumbangan keilmuan dia, nasihat-nasihat dia yang baik, pandangan-pandangan dia yang baik. Kitab dia Al-Mustasfa adalah antara kitab yang baik di dalam apa nama perbahasan maqasidus syara'. Maqasidus syariah. Jadi setengah orang dia tak boleh, tak boleh. Kalau tak terima satu pendapat ni, hang lebih pandai daripada ulama ni. Ni tak usah ngaji macam tu. Dan Al-Ghazali ada pandangan-pandangan dia yang menarik. Ada dua madrasah yang besar dalam Islam. Pertama madrasah Al-Ghazali, satu madrasah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata, aku membesar dengan madrasah Al-Ghazali. Kemudian aku bertemu dengan madrasah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Aku dapati madrasahnya lebih besar daripada madrasah Al-Ghazali.
Bukan menghina Al-Ghazali, ada kelebihan Al-Ghazali. Kerana Al-Ghazali itu dia lebih awal daripada Ibn Taymiyah. Dia 505 ni meninggal, Ibn Taymiyah meninggal 728. Yakni Ibn Taymiyah 200 tahun kemudian. Ada orang berhabaq saya, Imam Ghazali kata Ibn Taymiyah tak boleh pakai. Saya tahan ni demam banyak. Saya dah mengaji Imam Ghazali 200 tahun sebelum Ibn Taymiyah sudah meninggal. Ibn Taymiyah muncul kemudian. Masa bila dia jumpa, macam orang habaq ni, Imam Syafi'i habaq, hang tak boleh pakai tu. Dia habaq, dia mention nama kita Imam Syafi'i hidup dulu kan? Macam orang yang cerita apa, masa Imam Syafi'i meninggal, Nabi mai ziarah dia. La ilaha illallah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Nabi 200 tahun sebelum tu. Dia tak tahu, dia ingat mereka ni hidup sezaman, hidup berkawan macam tu kan. Sebab itu ahlul hadis, antara benda yang dia pentingkan satu bab dia panggil tabaqat. Tabaqat iaitu kita kena tahu dia ni di zaman mana. Mengetahui tabaqat membantu ahlul hadis. Kadang-kadang orang ni dia ada ishtibah, dia panggil. Ya, maksudnya dia kadang-kadang nama sama, bin pun sama. Kita tahu dia ni rawi mana, hak siqah ke tak siqah. Kita nak tengok dia tabaqat mana. So kita nak tengok, macam mana nak tahu? Kita kena tengok siapa guru dia dan siapa murid dia. Macam mana nak tahu siapa guru dia, siapa murid dia? Kita tengok guru dia akan register nama-nama, dan murid juga akan register nama guru. Dia akan sebut fulan-fulan melalui periwayatan. Ahli hadis tahu. Sebab tu belajar hadis. Cuma hak dok pergi ambil sanad kat belah Kedah tu, nama depa tak ada dalam kitab Ibn Hajar. Yang tu ya. Confirm.